Ustaz Kazim ni dah berapa? Saya cakap, kalau saya tak pecahkan ruyung, macam mana nak dapat sagunya? Kalau saya tak masuk, macam mana saya nak dakwah? Adakah kita hanya berdakwah untuk kita sahaja? Tak, luas. Dakwah ni luas. Kita tak boleh syok sendiri. Waktu saya kecil-kecil, tiap beberapa malam dalam seminggu, kami akan berkumpul di perkerangan rumahnya dan kami belajar silat. Seingat saya, tuan-tuan, Tuan Haji Mansur ini, bapa saudara abang mak saya, adalah guru silat yang cukup terkenal untuk seni silat gayung Pataning. Saya tengok macam-macam orang datang jumpa dia. Macam-macam jenis, daripada pemimpin sampailah orang biasa, untuk belajar dengan dia. Dan dia dulu sebelum jadi guru silat, dia belajar di Ma'had Ihya Asy-Syarif di Gunung Semanggul. Kemudian dia duduk di kampung, mengajar di kampung dan menjadi guru silat besar pada masa itu. Di rumah dia ada pondok, ada surau. Dia mengajar tauhid di dalam surau tu. Dalam surau itu, siapa yang nak belajar silat dengan dia, kena belajar dengan dia fiqh, kena belajar dengan dia tauhid. Lepas habis belajar, baru turun ke gelanggang, belajar silat. Ramai anak murid dia. Semua duduk sembahyang isyak berjamaah, habis sembahyang isyak, turun gelanggang, belajar silat. Berpuluh-puluh tahun. Sampailah bila saya dah masuk ke sebuah felda di Sungai Perak, saya dah tak jumpa dengan Pak Ngah. Saya panggil dia Pak Ngah. Saya dah tak jumpa dengan Pak Ngah. Sebab saya masuk felda mengikut mak saya. Selepas saya habis SPM, saya masuk sekolah agama di Batu Kurau. Saya balik ke kampung saya, balik ke rumah saya belajar di sekolah Arab di kampung saya. Masa itu saya rapat balik dengan Pak Ngah saya, selepas saya berpisah dengan dia lebih kurang 9 sampai 10 tahun. Satu hari, dia ajak saya naik bukit. Dia kata, jom ikut Pak Ngah naik bukit. Daripada bukit itu, di kampung Batu 16, Batu Kurau, boleh nampak Bandar Taiping, boleh nampak Bandar Kamunting Perak. Saya pun tengah duk semangat, umur 18 tahun. Jom Pak Ngah, kita naik. Tuan-tuan, Pak Ngah ni umur dia 80 lebih masa itu. Dia naik basikal, jalan dengan saya naik bukit. Dan dia tak berhenti sepanjang perjalanan naik bukit. Yang saya ni duk pegang pokok dah. Pak Ngah ni tak reti letih ke? Tak reti penat ke? Yang kita ni tak bernafas. Dia terus jalan naik ke atas. Umur 80 tahun. Dia tunjuk, ni sempadan mak kamu punya kebun, ini sempadan mak Pak Ngah punya kebun. Yang ni Pak Ngah punya, yang ni mak kamu punya. Ingat elok-elok. Ni sempadan dia, ni batu sempadan dia. Baik Pak Ngah, nanti saya tanda, saya bagi tahu dekat mak saya. Tuan-tuan, orang dia kurus, orang dia tinggi. Bila umur dia dah 80 lebih, dia jadi tua. Tapi kalau kita pergi jumpa dia, kita buka bunga dekat dia, dia cekak tangan kita, tuan-tuan, dia tak boleh lepas tangan. Kuat, walaupun 80 lebih. Masya Allah, Allah bagi kat dia. Apa yang saya nak cerita di sini, bagaimana pendekatan silat pada masa itu menjadikan habis anak-anak muda dalam kampung saya jadi baik. Dulu saya ada keluarkan dalam Facebook saya,
gambar geng kami. Kami panggil geng combat begitu. Zaman itu, Tunku, zaman combat lah. Tahun 70-an, akhir 80-an, tahun 78, 79. Masa itu cerita combat Kak Song. Starring Vic Morrow and Rick Jackson. Yang mana ingat cerita Prof? Yang mana ingat cerita tentang combat? Kami pun nak jadi combat. Saya masa itu tuan-tuan pergi kecil, baju tak pakai ambil gambar kenang-kenangan. Saya masukkan dalam Facebook. Saya abadikan gambar itu. Kemudian kami pakai serban, kami pakai jubah, kami duduk depan madrasah. Kami buat qiyamulai di madrasah. Tahun 78, tahun 77. Mana ada orang masa itu, tuan-tuan? Orang duk cerita tentang qiyamulai lah, pertandingan azan kami dah buat masa itu. Tidur dekat madrasah, duduk dekat madrasah, bang dekat madrasah, semayang berjamaah. Di bawah bimbingan almarhum pangah saya tadi. Dan tuan-tuan, pada masa itu anak-anak kampung semua belajar silat. Semua belajar sifat 20. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, ajaran sifat 20 yang saya belajar dengan pangah. Apa kata dia? Mula-mula belajar sifat 20. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingat adalah 20 sifat. Sampai sekarang melekat. Mak saya ajar pula, Pak Ngah saya ajar pula. Sampai sekarang saya boleh ingat. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang wajib diingat 20 sifat. Bila ada orang pertikai, kenapa belajar sifat 20? Mana Allah ada sifat 20? Allah, kamu belajar tak sifat 20? Kami belajar sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang sempurna bagi Allah. Tidak terhingga banyaknya. Tetapi yang kena ingat 20. Bukan maknanya Allah cuma ada 20 sifat. Sifat kesempurnaan bagi Allah tak terhingga. Tetapi yang kita kena ingat 20. Sebab 20 itulah yang diambil daripada Quran. Malaikat ini berjuta-juta jumlah malaikat. Tetapi yang wajib kena ingat 10. Nabi itu tuan-tuan 124,000 orang Nabi. Tetapi yang kena ingat 25 orang Rasulnya. Sebab yang itu disebut oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan nak ingat 124,000 nama Nabi, silakan. Siapa nak ingat? Maka kita ingat apa yang Allah bagi sebut. Maka kami pun belajar sifat 20, belajar tauhid sebelum belajar silat. Dan sekarang umur saya pun dah 50 lebih. Geng Pak Ngah tadi, nama dia PO, nama dia Badri, nama dia Najimuddin, nama dia Hidayah, nama dia Halim. Ada yang dah meninggal. Baru ni saya jumpa nama dia Badri. Sekarang umur dia pun dah hampir 60 tahun jadi imam di Kuala Lumpur. Saya jumpa satu orang nama dia Najimuddin. Dah jadi ustaz, jadi pegawai kagak, jadi pencen. Saya jumpa dengan Hasbullah. Dia jadi ahli yang berhormat tuan-tuan sekarang. Lah tak jadi dah, tak tending dah. Saya tengok tuan-tuan, tak ada siapa pun yang jadi huru-hara dalam kumpulan saya. Saya yang paling kecil dalam geng dia orang. Saya tengok dalam 20-30 orang kami masih kekal, masih berjamaah, masih solat, malah ada yang menjadi guru, ada yang menjadi maha guru silat sekarang, ada yang buka pondok, ada yang mengajar balik akidah pada anak-anak muda menggunakan pendekatan Pak Ngah Mansur tadi yang mengajar sifat 20, yang mengajar fiqh kepada anak-anak murid dia sebelum belajar silat, main belajar dulu agama. Tuan-tuan, ni dia peranan silat. Sebab tu tuan-tuan, kita belajar silat bukan kosong-kosong. Jadi abang-abang yang nak belajar silat di sini, jangan kosong-kosong. Belajar tu ada ilmu di dalam ni.
Ada penuh di benda hak dalam ni. Api belajar. Sebab tu kalau kita belajar silat, kita tak akan sombong. Sebab kita diajar. Jangan belagak. Kalau kita belajar silat, kita tak akan jadi takabur. Pasal apa? Allah tak suka orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu. Allah Ta'ala tak suka. Kullu mukhtalin fahur. Siapa-siapa yang sombong, siapa-siapa yang bongkak, Allah Ta'ala tak suka. Benda tu diajar dalam silat. Kalau engkau boleh elak, engkau elaklah. Kalau engkau boleh lari daripada bergaduh, engkau larilah. Bukan mencabar orang. Hei! Mari sinilah. Itu cerita pendekar bujang lapuk. Lalas kena baling dengan batu. Aduh, pakcik. Dia orang baling batu. Kenapa tak elak? Silat elak batu, pakcik belum ajar, kata dia. Ini cerita P. Ramlee. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita di dalam dakwah. Seni di dalam dakwah sangat luas. Seni bagaimana nak mengajar orang mencintai Allah. Bagaimana nak mengajar orang supaya balik pada Allah. Sangat luas caranya, tuan-tuan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah Tuhan, serulah kepada Tuhan kamu dengan jalan penuh kebijaksanaan. Kak Som, hikmah tu maknanya bijaksana. Tapi sayang orang hari ni faham bijak. Al-hikmah tu maknanya pelan-pelan. Slow-slow. Tuan-tuan, kalau lah saya ceramah malam ni, slow-slow, agak-agak apa ramai yang tunggu. Tinggal kerusi je, tuan. Semua pergi cari jagung bakar. Pergi cari ais sirap, cari kurma, cari tengkolok. Kalau saya ceramah slow-slow, kita hendaklah mendekatkan diri kepada Allah. Balik. Hikmah bukan macam tu. Hikmah bijak. Hikmah itu dalam bahasa kita ditampil ni smart. Smart. Orang kita faham pula smart tu segak. I say man. Wah, smart awak hari ni. Itu bukan smart, Kak. Itu bukan segak, Kak. Itu bergaya. Bukannya smart. Smart. Ni. Ni, nama dia apa? Smartphone. Telefon pintar. Itu nama apa? Kipas pintar. Itu nama apa? Pintar. Elektronik. Smart. Pembayaran bil. Smart. Itu apa dia? Smart door. Itu apa dia? Smart tag. Maknanya bijak. Maka di dalam kita berdakwah, kita kena bijak. Bukannya hikmah itu ialah ceramah perlahan-perlahan. Tak. Di luar sana tu jalan. Ada satu opah nak lintas jalan. Tak tengok kanan, tak tengok kiri. Main potong lintas. Hikmahnya kita yang di belakang apa buat? Opah, kereta. Kalaulah cakap slow macam tu, agak-agak mati dah opah. Pada masa itu hikmahnya kena menjerit. Opah, kereta! Itu hikmah. Dia pun berhenti. Terus mati keras di situ pula. Itu terlebih hikmah nama dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, hikmah maknanya bijak. Bila saya bercakap dengan budak-budak tadika, saya tak boleh bercakap bahasa tinggi. Budak tadika, 6 tahun. Adik-adik, di dalam pedagogi pendidikan, kita melihat bahawa metod yang betul, metodologinya ialah pendidikan itu ialah yang penting. Manalah budak-budak tu faham metodologi, pedagogi kejadah apa bang. Dengan budak-budak kita kena banyak menyanyi sebab mereka hanya bertahan 5 hingga 10 minit. Lepas tu dia ngantuk. Nyanyi lah. Okey adik-adik ABC, AB. Okey adik-adik anak-anak Nabi, anak-anak. Okey adik-adik menyanyi supaya mereka boleh sabar tunggu. Tetapi bila pergi masjid, jangan menyanyi dalam masjid. Okey tuan-tuan imam, satu-satu syekh untuk imam gini kena buat tuan-tuan. Hikmah dia.
Serupalah tuan-tuan, bila kita ceramah di sini, bukan dalam aircon, bukan dalam bilik tertutup, kita berceramah di luar, dataran macam ni. Dengan cabarannya banyak. Ada yang berdiri, kursi tak ada. Lain, tuan-tuan. Ada yang dapat kerusi, sebelah dia pula orang berdiri. Duk tengok kursi dia. Lagi susah hati, tuan-tuan. Yang tengok tu pula orang tua pula. Dia tengok, bila dah kau nak bangun bagi kat aku. Kita ni, Allah, nak dengar ceramah ni macam mana ni, tuan-tuan? Tak tenang. No, yang di belakang tu pula, tuan-tuan. Mi goreng, kotiak goreng, baunya sampai ke sini. Oh, ni parah ni, tuan-tuan. Maka bila kita nak berceramah di sini, kebijaksanaan mengawal audiens sangat penting. Kebijaksanaan supaya tidak bercakap orang lain sangat penting. Maka kebijaksanaan mengawal orang supaya terus dengar ceramah itulah dipanggil seni. Seni di dalam dakwah. Dakwah bukan boleh straight je, tuan-tuan. Dia kena tengok keadaan. Di Padang ceramahnya lain. Dalam masjid lain. Waktu baca khutbah lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ajaran kita, mazhab kita, khutbah tu kena pegang tongkat. Tu imam tu pegang tongkat, disuruh pegang tongkat. Supaya apa? Supaya mengawal pergerakan. Tu tujuan kita pegang tongkat. Kalaulah tak ada tongkat, kena tu imam tu semangat, kita pumpang-pumpang, ni khutbah ke apa? Dia ada perbezaan, sebab tu disuruh pegang tongkat. Ada hikmah dia. Dan bila kita ceramah macam ni, tuan-tuan, jarang ustaz pegang tongkat. Dia pegang mikrofon. Dan sekarang, rintik-rintik pula turun. Hikmah dia apa? Jangan duduk tengah, main duduk sini, tuan-tuan. Baik, duduk boleh. InsyaAllah minta izin Tengku. Tengku tak marah, duduk hujan. Macam mana? Okay? Jangan duduk depan ni sudah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ada satu doa. Okay? Kalau kita buat program, kalau kita takut nak buat program, ada cuaca hujan. Macam sekarang ni hujan, mau elok lah, ada beberapa hari tak hujan, panas. Syukur pada Allah. Tapi, masalah kita ada program. Baik, tuan-tuan ikut saya baca doa ni. Kalau ada apa-apa, buat program ke apa-apa ke, tengok cuaca dah mendung, hujan dah turun lebat, air dah naik, sungai dah naik, baca doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doanya ya. InsyaAllah amalkan, mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Baik. Tadi saya sebut, di dalam berdakwah, Pak Ngah saya menggunakan silat untuk tarik anak-anak muda. Pak Ngah saya menggunakan badan dia, kebijaksanaan dia bersilat, bunganya, buahnya, gayanya bersilat, menarik orang. Dan kau nak belajar silat dengan aku boleh, itu namanya surau. Jom kita semayang berjamaah. Bila Pak Ngah dah mati pun, cucu dia buat. Bila Pak Ngah dah meninggal pun, anak murid dia buat, tuan-tuan. Sambung balik tradisi. Saya sebut pada tuan-tuan tadi. Seni di dalam berdakwah, dia kena ada bijak. Saya dah berceramah daripada tahun 1990. Alhamdulillah, saya dah ceramah di Malaysia ni, berkuliah, baca kitab, hampir 34 tahun. Saya rasa, walaupun tempoh tu tak lama, tapi 34 tahun bagi saya ni, Allah, macam-macam kenangan. Macam-macam manusia saya jumpa. Ada yang bercucu. Dulu Ustaz, opah saya belajar dengan Ustaz. Sekarang cucu dia pula mengaji dengan saya. 34 tahun.
Tahun 1990, mula-mula saya berceramah di satu jabatan kerajaan di Ipoh, di Wisma Persekutuan. Guru saya, Datuk Syekh Muhammad Nur Mansur, imam besar masa itu, dia kata dekat saya, Kazim, entah ganti Ana sekejap di pejabat tu, Ana ada mesyuarat, Ana tak boleh pergi ceramah. Saya pun ceramah. Daripada situ tuan-tuan sampai sekarang. Sampai sekarang. Bila saya tengok masjid negeri, bila saya tengok masjid negeri, cita-cita saya apa? Semua masjid negeri dalam Malaysia ni, aku nak ceramah. Target. Bila saya tengok ustaz dalam televisyen, saya kata satu hari aku nak masuk dalam televisyen tu. Walaupun tak muat, aku nak masuk juga. Masa tu televisyen gemuk macam ini. Sekarang televisyen dah slim. Saya kata saya nak masuk juga. Saya kata satu hari nanti saya nak berceramah dalam stadium. Tak lagi buat dalam surau, kita ceramah dalam stadium. Tuan-tuan, itu cita-cita. Maka bila saya bercita-cita demikian, maka saya mula mempersiapkan apa jalan untuk mencapai cita-cita itu. Maka saya perlu jadi bijak macam mana supaya saya boleh berceramah. Saya baca kitab, saya mengajar kitab daripada jabatan kerajaan sampailah masjid. Lama-lama tuan-tuan, ada satu tempat yang mula-mula saya berceramah di luar Perak. Tempat itu tuan-tuan di negeri tuan-tuan, di negeri Sembilan. Tempat lain tak panggil, luar pada Perak tak jemput saya. Saya masa itu kereta pun tak ada. Sewa kereta Proton Saga. Sewa RM70, bawa isteri pergi ceramah. Masa tu baru menikah. Tak pernah duduk di hotel. Tak pernah tuan-tuan, oh jenis orang kampung. Sampai sekarang saya ingat lagi. Bila saya masuk dalam hotel tu, kasut saya tinggal kat luar. Nak masuk rumah orang kena buka kasut, saya tinggal di luar. Punya bodoh macam tu. Hak isteri saya pun tak reti. Dua-dua tinggal sebaik tak hilang tak kasut. Ini cerita tahun 92, 93. Maka saya perlu mempersiapkan diri saya. Akhirnya, masjid ni panggil, surau ni panggil, jadual penuh. Maka tuan-tuan, saya mula buat keset wajah-wajah mayat. Orang ambil ceramah saya, letakkan dalam keset, tajuk dia wajah-wajah mayat. Tajuk dia isteriku, suamiku. Orang mula tengok keset saya. Kemudian, bila saya ceramah di Kuala Lumpur, buka kitab Bahrul Mazi, orang mula datang buat recording untuk buat CD. Daripada keset, pergi ke CD. Semua pasar malam, ceramah Ustaz Kazim, CD disiarkan dalam pasar malam. Di kedai, restoran, CD Ustaz Kazim. Dalam bas, CD Ustaz Kazim. Saya duduk dalam terowong menora. Dalam terowong, saya ikut satu bas. Pemandu saya kata, Ustaz, tu nampak tak dalam bas tu, ceramah Ustaz? Lah, dalam bas, dalam terowong tu. Saya pun suruh driver saya potong bas tu. Dia orang tengok saya dekat kereta tu. Saya pun tengok babai kat dia orang. Satu bas, Ustaz Kazim. Dengan driver bas pun, gini Ustaz. Nasib baik tak terhumban dalam jurang di bawah tu. Masa itu tuan-tuan, Singapura panggil saya. Brunei panggil saya. Australia panggil saya. Pak saya apa? Pak saya CD. Seni dia. Satu hari, telefon. Ustaz, kami dari RTM. Daripada JAKIM. Kami nak buat forum perdana ehwal Islam. Kami nak jemput Ustaz sebagai ahli panel. First time. Boleh Ustaz? Boleh ha? Saya kata dulu aku duk tengok TV ni, sekarang
Pertama kali aku akan masuk dalam TV. Okey, saya tanya, boleh tak pakai, saya ni ceramah pakai serban. Boleh tak pakai serban? Dia kata, ustaz pakai songkok lah. Tak boleh pakai jubah. Dia kata, tak boleh lah. Pasal ustaz, ustaz, biasa ya, ustaz ya. Tak apa, saya pakai baju Melayu. Itu ceramah pakai baju Melayu songkok. Saya nak buat satu benda yang menjadikan orang lain ingat sampai bila-bila. Ahli panel yang kedua, masa itu saya dengan Mufti Perak almarhum Ustaz Kazim Elias. Ustaz, boleh terangkan sikit apa makna yang sebenar yang mesti dimasukkan? Saya mula-mula buka je tuan-tuan. Oh, tumsi acha kon hai. Mufti tengok saya, kameraman pun tengok. Dia tengok nak rakam, dia tengok biar betul ustaz ni. Mana ada ahli panel pergi menyanyi lagu Hindustan? Tak pernah hanya dibuat. Masa tu yang masuk peron perdana tuan-tuan, almarhum Ustaz Harundin lah, Hasan Ali lah, Datuk Ismail Kamus lah masa itu. Tiba-tiba saya masuk tuan-tuan, menyanyi Hindustan. Tum se acha kaun hai, delo delo de jane lo. Lepas tu tuan-tuan, mereka duduk telefon tiap-tiap minggu. Ustaz, ya, Ustaz, forum Ustaz, Ustaz, forum Ustaz. Jadi trend. Ustaz, malam ni ada lagu apa Ustaz? Asal saya forum je, moderator akan tanya, Ustaz, malam ni lagu apa Ustaz? Ada lagu Hindustan tak Ustaz? Satu kerja pula saya nak kena hafal lagu Hindustan pula. Saat-saat saya menyanyi, canda oh canda, canda oh canda, kise ne churae, tere mere nindiya, jage sare rena, tere mere nena, jage sare rena, tere mere nena. Apa yang tak? Masya Allah. Orang tak pernah ceramah menyanyi lagu Hindustan, saya pergi belasah tuan-tuan. Akhirnya televisyen panggil saya. Akhirnya semua masjid negeri dalam Malaysia panggil saya. Cita-cita dapat. Tu nama dia tuan-tuan. Mesti ada target untuk berdakwah. Dengan siapa engkau berdakwah? Ke mana tahap engkau nak berdakwah? Di mana engkau nak berdakwah? Cara apa kau nak berdakwah? Tu nama dia seni. Dia bukan boleh kita mengajar, kita berdakwah, kita mengajar orang mengenal Allah biasa-biasa tuan-tuan. Kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itulah dipanggil hikmah. Dia tak boleh nak ubah, tak boleh tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sama. Daripada dulu sampai sekarang 5 orang dengar kuliah. Itu pun 3 pekak. 2 pula kencing tak lawas. Kejap masuk masjid, kejap keluar masjid. Pendekatan kena berubah. Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan. Ada orang yang berdakwah sebagai penceramah, silakan. Ada yang berdakwah sebagai pengkuliah, silakan. Ada yang berdakwah sebagai moderator, silakan. Cabang untuk berdakwah sangat luas. Ada yang berdakwah dalam seni. Tuan-tuan nampak tak yang azan tu? Azan tu. Azan tu tuan-tuan seni. Seni sangat luas. Jangan kita faham seni hiburan ni menyanyi tak. Kita ada 5 kali azan. Kalaulah nahwan kita buat, bayati kita buat, hijaz kita buat, orang dengar tu lain. Orang dengar tu lain. Ni bang apa pula ni? Allahu Akbar Allah. Itu lagu lain. Soal lagi dia bawa lagu lain pula. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain. Soal lagi dia bawa lagu lain tuan-tuan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tu lagu. Lagu. Daripada itu seni memanggil orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain. Setengah orang bila dia azan, dia tak ada seni. Orang tak tertarik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis budak dalam buaya tu. Mama takut. Takut apa? Orang azan lah. Kata dia. Sebab itu tuan-tuan, bila jabatan agama ke, pegawai-pegawai dari pejabat agama ke, ajar, panggil kursus azan, datang. Datang. Yang nak mengajarnya qari. Dia seni enggak ni? Ramadan dah sampai dah. Yang jadi imam tu, ada seni dia. Ada bacaan lagu nahwan, Fatihah dia. Dia bukan main belasah, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, boleh. Tetapi kalau dibaca dengan seni, lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kak Leha balik langsir tu, selak. Siapa tu imam tu buat? Seni. Jadi kebijaksanaan. Bagaimana nak supaya orang suka mendengar. Supaya orang seronok mendengar. Maka bila dia seronok, bila dia suka, tarikan akan sampai. Inilah nama dia, dakwah. Saya bila menyanyi dalam apa ke nama ceramah saya, mula-mula saya kena hentam lara. Ustaz Kazim ni lara. Sampailah ada satu rancangan saya yang meletup. Nama dia Kalau Dah Jodoh. Ustaz, kami dari Astro, ya, kami nak buat program kekeluargaan, ceramah kekeluargaan. Ya, kami nak ambil Ustaz jadi host. Okey. Ustaz boleh ke? InsyaAllah. Yang kedua, kita akan ambil daripada nama lagu P. Ramlee ke siapakah, ya, kita akan jadikan nama program. Ya, Ustaz tahu lagu P. Ramlee. Hang tanya aku, astagfirullahalazim. Dia tanya saya pula, Ustaz tahu ke lagu P. Ramlee? Saya tanya, nak lagu apa? Nak lagu waktu muda. Boleh. Waktu P. Ramlee muda tu. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Itu waktu dia muda lah. Waktu dia gempal sikit. Lain, tuan-tuan. Berkorban apa saja. Waktu dia tua. Kalau jodoh tak. Dia kata, Ustaz, ambil lagu tua. Akhirnya sangkutlah lagu Kalau Dah Jodoh. Meletup Kalau Dah Jodoh 4 musim. Dan dicalonkan dalam top 5 rancangan TV paling popular, tuan-tuan. Dia orang hantar dekat saya, Ustaz, tahniah, kita dicalonkan top 5. Saya kata, give me 5. Habis, semua orang dah hafal lagu tu. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda, baru jumpa. Tapi ada juga orang tak suka. Dia kata tu bukan kalau dah jodoh, kalau dah bodoh, kata dia. Astaghfirullahalazim. Masa itu tuan-tuan tak boleh buat program dalam masjid. Pecah masjid. Kena buat di stadium. Cita-cita saya dah buat. Kena buat di dataran. Di Tawau. Mencecah 30,000 orang di Tawau. Kena buat dalam stadium. Di Singapura buat di stadium Bedok. Di stadium Choa Chu Kang. Tak boleh buat dalam masjid. Kena buat di stadium. Orang nak dengar Ustaz Kazim malam ni nak cakap pasal apa? Malam ni kalau dah jodoh. Malam ni kalau dah jodoh. Ustaz jodoh. Sampai orang cap saya bodoh. Ustaz Kazim tu asyik jodoh je. Cerita buat kahwin saja. Sebab tajuknya ialah perkahwinan. Suami misali, isteri misali. Dijemput Ustaz Kazim untuk menyampaikan ceramah bertajuk Keluarga Bahagia. Keluarga saya bercakap berdasarkan tajuk. Dijemput Ustaz Kazim menyampaikan ceramah bertajuk Keluarga Bahagia. Tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang Haji Tamattu.
Tajuk keluarga bahagia. Tiba-tiba bercakap Haji Tamatok. Tu bukannya cerdik tuan-tuan. Tu bodoh nama dia. Orang bagi tajuk lain, kau bagi tajuk lain. Macam malam ni tajuknya seni dalam dakwah. Seni sufi dalam dakwah. Saya bercakap bab ini. Akhirnya tuan-tuan apa jadi? Masya Allah. Bila meletup rancangan Kalau Dah Jodoh, seluruh siaran televisyen saya ambil. Tuan-tuan boleh tengok masa itu. Sampai saya menjadi juri Raja Lawak. Apa kejadahnya tuan-tuan Ustaz Kazim ada sebelah tu. Lawak awak tadi tu tak menggembirakan saya. Apa hal pula Ustaz Kazim ni? Tuan-tuan. Saya memang tak mengaji tinggi pun. Tapi saya ajak orang mengenal Allah. Daripada budak yang kecil tak bercakap. Sampailah orang tua tak bercakap. Dengar ceramah. Sepanjang saya berceramah yang saya dapat tahu ada 5 orang meninggal dunia. Ada yang balik daripada dengar ceramah, putus kepalanya tuan-tuan, kena langgar dengan orang. Ada yang nak pergi ceramah, melanggar dek kereta. Ada yang tengah dengar ceramah, meninggal tuan-tuan. Tak sempat jumpa Ustaz Kazim, accident. Keluar dalam harian metro. Tuan-tuan, orang daripada seluruh. Sampai saya boleh ceramah di Mesir, ceramah di Saudi, ceramah di Jordan, ceramah di Syria. Saya dijemput ceramah sampai ke Jepun, China, Hong Kong, Vietnam, Indonesia. Dan bila saya pergi ke Aceh, orang tahu saya datang ke Aceh. Masjid Baitur Rahman panggil saya. Masjid yang tak runtuh dalam tsunami. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita berjaya menjentik hati orang supaya dengar, faham tentang agama kita. Alhamdulillah. Orang tak suka engkau punya pasal. Lama-lama tuan-tuan, habis semua asatizah menyanyi dalam ceramah sekarang. Kemudian, saya tak habis-habis dilanda dengan kontroversi. Ada je cerita tuan-tuan. Ustaz yang paling kontroversi di Malaysia saya kata, lantak janji aku boleh ceramah, aku target, semua orang boleh dengar. Yang paling saya suka, saya ceramah di Sabah. Penganjurnya orang Kristian. Separuh yang datang orang Kristian. Yang ambil di airport orang Kristian. Yang jemput saya di airport orang Kristian. DO-nya Kristian. Duduk di depan daripada ahli parlimen dia. Sampai semua orang separuh Kristian. Saya jumpa dengan penganjur utamanya, ahli parlimen Tan Sri. Saya kata, Tan Sri, kenapa anjurkan ceramah agama? Saya suka kamu. Saya suka sama kamu. Kamu ceramah seronok, ada lagu. Oh, sudah, tuan-tuan. Keluarga saya pun suka. Keluarga saya pun ramai Islam. Mak saudara saya pun Islam. Adik ipar saya pun Islam. Jadi sekarang saya kumpulkan satu orang, semua ke family, datang semua mau kasih sama kamu dengar. Boleh menyanyi malam ini? Boleh. Tengah saya ceramah tuan-tuan, restoran hujung sana tu, pasang karaoke apa tau, dia suruh pegawai dia, tutup itu restoran. Sekarang aku mau dengar ceramah. Sampai saya berselawat, saya panggil dia orang duduk di atas pentas, selawat ramai-ramai. Begini. Yang ni, hebat tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi penguasaan seni. Seni bukan setakat menyanyi. Seni macam mana nak pandai supaya orang tak terasa yang kita bercakap. Itu seni. Saya dah bercakap tuan-tuan 50 minit. Kak Som terasa tak 50 minit? Memang tak terasa, bukan dia bercakap. Yang terasa saya. Macam mana kita nak bagi orang tak terasa pun? Dah dekat sejam. Itu nama dia seni. Macam mana nak menjadikan orang supaya tak balik? Itu nama dia seni. Macam mana nak bagi orang semua diam? Itu nama dia seni. Itulah nama dia hikmah, kebijaksanaan. Tapi tuan-tuan, saya mula berfikir, aku dah buat di Padang,
Aku dah buat di stadium, aku dah buat di masjid, television, semua siaran saya buat. Saya jadi host. Mana ada ustaz masa itu host, macam David Letterman. Saya buat 2 episod, 2 musim buat. Jadi macam David Letterman tu host. Nama dia Pamoga Kopi. Tajaan dia Datuk Vida. Vida tajak. Dia tajak. Allahu Akbar tuan-tuan. Oh, Ustaz Kazim jadi host. Lah, 2 musim saya buat. Kemudian saya jadi juri. Untuk da'i, saya jadi mudir, pencetus ummah, bintang kecil. Dan saya seronok tuan-tuan. Tiap-tiap malam raya, saya jadi orang tetamu. Malam raya, besok baca khutbah. Malam ni saya dekat RTM. Malam raya. Saya buat sampai sekarang tuan-tuan. Asal malam raya haji, tuan-tuan tengok ada lah muka saya. Walaupun umur dah dekat 60 dah. Tapi tak nampak tu masalah tu tuan-tuan. Tak nampak 60 kan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya mula berfikir. Sampai bila aku nak ceramah macam ini. Akhirnya kawan saya datang. Ustaz. Ya. Ini ada 4 tiket. Okey. Ustaz pergi bercuti lah. Ustaz langsung tak ada rehat. Saya tak ada rehat. Saya tak ada rehat. Besok anak saya kahwin. Besok anak saya kahwin. Saya masih ditampil. Logik tak logik tuan? Pukul 11 pagi besok. Bapaknya ditampil. Bapak tak bertanggungjawab betul. Isteri saya kata, abang tak boleh cancel ke yang ditampil? Dia orang dah minta lama, Mama. Yang kahwin ni baru. Patutnya kahwin lepas raya. Tapi dia orang minta cepat. Saya dah ambil cuti lepas raya. Tiba-tiba nak kahwin besok. Mana boleh cuti? Bila abang free? Besok je free. Buat. Malam ni, malam ditampil. Besok, Nuri. Hari Ahad, hantar pula pengantin di Bengkalan Hulu. Hari Ahad pun abang tak boleh ikut ceramah Mama. Abang ceramah di Segambut, Kuala Lumpur. Astagfirullahalazim, abang. Dia orang dah minta 6 bulan, Mama. Takkan nak batal. Lain kali kalau nak buat kenduri, ikut tarikh ayah, bukan ikut tarikh dia orang. Begitulah sibuknya saya kat NAP. Anak menikah pun saya tak pergi. Entah. Ada orang tanya, Ustaz kenapa tak pergi? Sebab bukan saya menikah. Kalau saya menikah, saya tinggal selama ceramah. Tampil tak tampil. Tahun depan kita buat dia tampil. Entah. Pasal anak biar dia lantak dia lah. Saya seronok tuan-tuan bila tengok tadi Masjid Al-Isra' Tunku Besar tampil. Dengar ceritanya nak buat yang baru. Allah, seronoknya tuan-tuan. Saya kalau sebut tuan-tuan nak buat masjid baru, nak buat surau baru, saya ni seronok benar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita boleh wakaf. Saya seronok bila buat program macam ni. Tuan-tuan boleh datang ramai-ramai, tuan-tuan wakaf. Di situ ada kaunter zakat daripada majlis agama pun ada. Tuan-tuan nak wakaf dekat majlis agama pun boleh. Tuan-tuan nak direct tu. Nampak tak tabung tu? Tuan-tuan wakaf. Sempena dengan Syaban di akhir-akhir ni, nak datang Ramadan. Saya seronok dengan datangnya Ramadan sebab apa? Sebab saya bayar zakat bulan Ramadan. Kiraan zakat saya ambil sempena dengan Ramadan. Maka saya bayar supaya saya dapat pahala berganda-ganda. Tuan-tuan, Ramadan nanti kita wakaf supaya dapat pahala berganda-ganda dengan pembinaan baharu masjid kita. Kenapa yang saya suka dengan zakat? Sebab saya makan duit zakat. Astagfirullah. Jahatnya Ustaz Kazim ni. Saya orang miskin. Bapak saya mati tahun 73. Bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Aksiden, meninggal. Saya miskin. Anak pula 7 orang, mak saya. Saya anak bongsu.
Yang tua 12 tahun. Saya 8 bulan. Meninggal pula almarhum bapa saya. Maka tuan-tuan, mak saya ni mengajar Quran, mengajar mengaji, mengajar marhaban, mengajar. Miskin. Akhirnya masuk Felda. Kahwin dengan bapa tiri saya, masuk Felda. Felda masa tu susah. Lepas habis SPM, saya kata dekat mak saya, mak, saya nak masuk sekolah Arab. Mak saya kata, pergi. Habis senawi, saya masuk tahfiz. Mak saya kata, kamu nak sambung belajar? Belajar, mak. Saya nak hafal Quran, mak. Baik. Yang kawan-kawan saya ada yang dah kerja, kawan-kawan saya ada yang dah kahwin, saya duk naik bas lompat, loncat pergi balik kampung. Mak saya tanya, macam mana belanja? Tak apa, mak. Mak jangan takut. InsyaAllah ada. Tiba-tiba guru saya cakap, baik, kamu dapat bayaran daripada duit zakat fi sabilillah sebanyak RM250 sebulan. Alhamdulillah. Dapat derma siswa selama 3 tahun belajar untuk dapat diploma masa itu. Saya pun telefon mak saya, mak tak payah hantar duit dah, mak. Saya dapat 2,5, 100,5 bagi pada kantin, duit makan, 100 simpan duit poket. Mak saya kata, Alhamdulillah. Mak tak usah fikir apa lah, mak. Saya nak hafal Quran je. Waktu tu tuan-tuan tak payah apa dah. Tiap-tiap bulan duit zakat ustaz bagi. Makan, belajar elok-elok. Akhirnya tamat 30 juzuk, dapat diploma. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Daripada zakat tu, saya jadi, Alhamdulillah, masuk Mahat. Habis tu saya kahwin, mak saya kata kahwin lah. Mak suka kahwin. Lepas tu saya sambung belajar. Tuan-tuan, sekarang ni saya dah ceramah 34 tahun. Saya dah ceramah, tuan-tuan, daripada Semenanjung Malaysia ni habis dah. Sabah Sarawak habis dah. Singapura habis dah. Saya baru balik daripada Indonesia bulan lepas, 5 hari di Indon. Saya ceramah merata, tuan-tuan, daripada radio sampai televisyen. Untuk Ramadan akan datang, saya punya program dalam TV Hijrah setiap malam. Setiap malam, pukul 10.30 malam. Rancangan Apa Cerita Koma. Saya dah buat rakaman untuk National FM setiap hari, tuan-tuan, Ramadan. 3 kali sehari. Untuk Asyik FM saya dah buat. Untuk Astro Oasis saya dah buat. Untuk TV3, Hari Raya pun saya dah buat lah. Saya punya Facebook taklah ramai, 1.9 juta ya followers. TikTok pun tak ramai, 1.5 juta. Instagram pun tak ramai, 1 juta ya. Saya ceramah rata-rata. Adakah pahalanya dapat pada saya seorang? Dah. Silap. Habis tu pahala pada siapa, Ustaz? Tu, pejabat zakat. Tuan-tuan yang bayar zakat, tuan-tuan yang bagi duit zakat itulah yang duk agih pada kami. Pelajar tahfiz, orang miskin, orang susah, yang duk agih pada asnaf tadi. Akhirnya tuan-tuan yang memberi zakat tadi pun share juga pahala. Walaupun tuan-tuan tak payah berceramah, tuan-tuan tak payah buka pondok, tuan-tuan tak payah bersekolah, buat apa pun. Tuan-tuan berzakat, berwakaf, tuan-tuan dapat pahala berpanjangan. Sampai bila-bila atas ilmu yang dimanfaatkan. InsyaAllah. Sebab tu tuan-tuan, selagi saya mana mampu, selagi mana saya kuat, selagi mana saya sihat dan diizinkan Allah berceramah, saya tetap nak ceramah, nak kuliah, buka sekolah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya nak pahala tadi dapat pada orang yang menguruskan zakat, yang membayar zakat, yang bersedekah, yang berwakaf. Sampai saya boleh dapat duit, saya belajar daripada Mahat Tahfiz sampailah peringkat yang tertinggi. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dan peluang itu sekarang, tuan-tuan, ada di sini. Bila kita nak buat pembinaan masjid yang baru, kita tak tahu pula masjid ni nak imarah macam mana. Masjid ni akan datang macam mana, tuan-tuan? Akan datang. Kita tengok hari ni ada yang buat subuh macam Jumaat.
Tuan-tuan tengok malam ni pun kita nak buat qiyamul lail. Betapa aktifnya. Kalau kita mati, tuan-tuan, pahala kita alhamdulillah menikmati pencen dalam kubur dengan pahala yang banyak. Maka saya mula berfikir selepas tahun 2014. Sampai bila engkau nak ceramah macam ni? Yang datang ni semua baik-baik. Engkau tak nak berceramah luar daripada itu. Bila saya dapat 4 tiket. Ni tiket apa ni? Ustaz, ini tiket naik kapal. Oh. Cruise. Ya. Ambil lah Ustaz. Kami hadiah. Ustaz rehat. Saya pun dapat 4 tiket. Haji, ikut saya naik cruise. Mokhtar, ikut saya. Anwar, ikut saya. 4 orang naik kapal. Begini, bawa beg galah. Hoi, hoi, ya, hoi. Di Pulau Pinang. Cop pasport. Terima kasih, Tuan. Masuk. Oi, no. Tak pernah naik kapal. Bila masuk, Tuan-tuan. Sir, please, sir, take a photo, sir. Dia tarik tangan saya. Saya kata, no, sorry, no, I don't want, sorry. Oh, dia ajak saya ambil gambar dekat photo booth. Lari saya. Tak lari apa, tuan-tuan. Dia suruh saya bergambar dengan satu perempuan. Ada burung merak di belakang. Pakai bikini. Lai, katong, lai, kata dia. Lai, han kata. Kalau aku ambil gambar sampai sekarang, gambar tu dipakai, tuan-tuan. Oh, apa jenis kapal ni? Saya tak nak expect macam tu. Masuk dalam kapal semua, duk. Ustaz, jomlah makan. Nak tidur di rumah dia tidur. Kata kawan saya, Mokhtar, meninggal dah. Jom. Kat mana makan? Anak dah cek dah. Makan banyak. Saya pun pergi makan. Tengok udang usul-usul ini, tuan-tuan. Beratur udang berdiri. Oh, banyaknya. Mewahnya makan. Ambil. Kursi penuh, meja penuh. Bos, di luar banyak kursi kosong. Jom makan kat luar. Saya pun letak atas meja. Elok nak suap, rupanya depan kolam renang. Ni parah ni, tuan-tuan. Kolam renang pula ada. Ya Allah. Masa tu Ustaz, gatal kepala ni. Aduh, buka kepiah bola pokek, gatal. Tak pakai kepiah dah, begini. Tak tengok. Barang bagus. Tengok pula, tuan. Silap naik kapal dah. Kapal apa kita naik ni, Haji? Tak tahulah mana saya tahu. Tengah malam pukul 12, duduk atas sekali. Atas dek. Gelapnya laut. Angin menderu. Bintang-bintang bergemelapan. Kapal kita 15 tingkat. Tapi duduk tengah laut kecil. Bintang luas, langit luas, laut kecil. Saya pun bangun daripada kursi tu. Ji, apa kata kita bawa anak-anak murid kita naik kapal ni? Tempat kita berdiri ni, jadikan tempat solat. Kolam renang bawah tu tutup. Yang tempat dia orang joget tadi, kita buat forum perdana. Tempat yang dia orang tunjuk sarkis, kita buat kursus tahsin. Bacaan Quran yang betul. Sembahyang yang betul. Boleh, Uji? Boleh. Ustaz semangat, saya pun semangat. Balik, tuan-tuan, balik ke Ipoh. Saya hantar pegawai. Jom, kita jumpa dengan tokey kapal tu. Kita nak sewa kapal. Bila saya pergi, tuan-tuan, tokey dia kata, you ada duit tak? Bila dia tanya, you ada duit tak? Saya bila orang kata saya tak ada duit, saya marah. Nampak leceh kan? Saya tanya berapa? Kalau sewa 4 juta. Memang tak ada duit. Jom balik 4 juta dia nak kat Sungoi. Sekali sewa. Oh, balik duk fikir macam mana aku nak naik. Akhirnya fikir.
Kita ambil cabin by cabin, cabin by cabin. Kita ambil sampai 1,500 orang passenger masuk. Orang lain tak masuk, kami je masuk. Oh, rekod tuan-tuan. Orang Islam naik. Orang kita naik. Termasuk dari Saudi naik orang Islam. Bila dah dapat 1,500 pack, saya jumpa balik toke dia. Bos, sekarang kita sudah ambil ini kapal 1,500. Sekarang ini semua orang Islam punya. Nombor 1 boleh ke? Apa? Nombor 1 itu depan photo booth punya, itu burung punya. Boleh tutup, kasih tutup kalau mau ambil gambar. Kami orang Islam tak boleh ambil pakai itu bikini. Oh, salah. Boleh. Tutup, kasih tutup Boleh. Nombor 2 bos. Itu kedai makan punya semua itu kasih halal boleh? Macam kita boleh ambil daripada Jabatan Agama, minta tolong dia orang, pegawai dia orang datang sama. Dia bukan faham sama. Saya kata tak apalah, you duduk diam-diam nanti pejabat agama sampai. Pejabat agama datang tuan-tuan, Jabatan Agama sampai, dia sama habis mangkuk pinggan, sudu, mangkuk, hayun, habis sama. Oh, tuan-tuan, akhirnya naik kapal tuan-tuan. Saya yang mula-mula bergambar dengan perempuan tu. Memang dah tutup aurat. Sebab dia pakai patung arnab. Tak nampak apa lah. Gitu. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Kami semayang tengah-tengah kapal. Kami semayang di situ, buat program di situ. Islam. First time 2014. Allahu Akbar. Tauke dia datang daripada Hong Kong. Saya semayang subuh berjemaah atas kapal tu. Tengah-tengah nak semayang subuh, hujan turun. Okey, diminta kepada semua masuk dalam bilik, semayang subuh dalam bilik ya. Hujan. Padahal dah kira mulai dah. Nanti pukul 7 masuk dalam dewan, kita buat kuliah dalam dewan. Pukul 7 buat kuliah, habis buat kuliah, Tauke Cina ni datang. Ustaz, minum? Boleh. You belanja? Boleh punya. Saya pun minum dengan dia. Ustaz, saya pukul 3 pagi saya duduk dalam atas punya dek, tengok you punya, itu semayang punya. Ya. Sampai sekarang bulu roma naik. Ustaz, you punya orang semua pakai putih-putih. Pukul 3 pagi putih-putih. Satu lagi saya naik pulu loma bila lu cakap you cakap turun semayang dalam bilik. Semua orang turun tolak punya. Kalau orang lain hujan turun semua tolak Saya kata, Toke, kami orang Islam, kami suka putih. Sebab tu kami lelaki ke, perempuan ke, mau semayang, Tuhan Allah punya pakai putih. Sebab Nabi kami suka putih, bersih. Oh, itu macam. Lagipun, ni Toke, you tengok orang saya turun tangga, tolak punya bukan? Itu orang Islam, dia ada disiplin, tak ada tolak punya. Kami baik-baik punya. Oh, itu macam, iyalah. Dalam hati saya kata, memanglah tak tolak. Yang naik tu semua umur 68, 74. Tolak tangga tu jatuh, mana ada ambulans. Itu. Tu yang turun pelan-pelan. Keluar dalam TV. 30 bas. Turun di Langkawi. Jam Langkawi. Turun di Pulau Phuket. Polis Thailand. Iring tuan-tuan. Sampai TV Thai buat. Tak penuh orang datang ziarah naik satu kapal. Orang Islam semua. Masuk dalam TV. Astro kalau dah jodoh, rakaman atas kapal. Masa tu tuan-tuan, saya kena hentam teruk. Ustaz Kazim bawa anak murid dia naik kapal yang ada kasino.
Ustaz Razif ni dah berapa? Saya cakap, kalau saya tak pecahkan ruyung, macam mana nak dapat sagunya? Kalau saya tak masuk, macam mana saya nak dakwah? Adakah kita hanya berdakwah untuk kita sahaja? Tak, luas. Dakwah ni luas. Kita tak boleh syok sendiri. Macam main bola, dia ada dua. Ada dua pasukan. Pasukan ni mesti gol, mesti skor. Mana boleh main dalam kumpulan sendiri? Nampaknya Malaysia mengawal permainan. Syafiq Rahim ke belakang, K. Kunalan kepada Syafiq Rahim kembali, terus kepada penjaga gol Malaysia, Khairul Fahmi Cemat. Nampaknya Malaysia mengawal permainan, sepakan gol, Khairul Fahmi Cemat. Dapat kepada Safi Salih, Safi kali ke belakang pada Syafiq Rahim. Syafiq Rahim kepada Adwan Azhar Zakwan Razak kembali kepada penjaga gol Malaysia, Khairul Fahmi Cemat. Nampaknya Indonesia langsung tidak berpegang bola, dikuasai sepenuhnya oleh pemain. Memanglah hang tak pergi masuk sebelah. Asas tengah patah balik. Sampai ke sudah menang. Tapi tak ada makna, tak ada gol. Kita dalam dakwah, kita ada target. Setiap tahun saya bawa. Last sebelum COVID, saya buat dengan tabung haji travel. Bila saya naik kapal tu, saya duduk dalam dewan macam ni. Dewan ni saya tak pernah masuk. Saya forum 3 orang dengan ustaz-ustaz saya. Itulah kali terakhir kawan saya, almarhum Ustaz Mokhtar ikut balik tu, dia meninggal. Buat forum. Saya tengok dalam dewan tu, situ ada plak, situ ada plak dekat lantai. Yang jaga saya tu orang Indonesia. Dia datang dekat saya, dia tuang air. Ustaz, minum. Ini apa ni? Pelak-pelak banyak. Ini tempat charge handphone ke? Ustaz tak pernah masuk ini ke? Mana ada. Ini kasino. Oh. Itu kasinonya ke mana? Sudah tidak ada. Pergi ke mana? Sudah tutup. Sudah bikin surau. Sudah bikin tempat kuliah. Sudah bikin tempat ceramah. Sekarang kalau Ustaz naik, ini tempat ceramahnya. Dulu kasino, sekarang sudah tidak ada. Alhamdulillah. Bayangkan tuan-tuan, atas kapal tu, kasino tutup, ganti ceramah. 2014 saya buat, dia tutup 2018, 5 tahun tuan-tuan ambil masa. Saya punya seronok lah tuan-tuan. Saya dapat CJ halal dari JAKIM untuk kapal. Kapal tu dapat halal. Orang Islam naik dapat halal makan. Tanpa was-was. 2019 datang COVID. Kami, orang kita, tutup pelancongan. Kapal ni pun balik ke negara asal dia. Habis. COVID punya hal. Kalaulah kita tak buat tuan-tuan macam itu, orang kita naik kapal, kita tak tahu halal ke tidak. Orang kita duk nampak kasino, sekarang naik kapal, tak ada dah. Ini untuk kamu punya pelayaran. Orang Islam naiklah. Belayarlah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr. Bacalah ayat itu. Kapal-kapal yang berlayar di lautan. Allah tuan-tuan. Kemudian bulan Januari yang lepas, bulan Februari yang lepas. Bulan lepas. Sekarang kita dah Mac dah. Saya naik kapal yang baru. Kalau dulu 15 tingkat, yang ni 19 tingkat. Lagi besar. Lagi besar. Saya masuk, saya tengok, Masya Allah besarnya. Budak-budak kapal yang dulu, dia tengok saya, Ustaz kenal sama saya? Astaghfirullahalazim, jumpa balik kamu. Dia peluk saya. Saya duduk makan, satu perempuan hidang makanan dekat saya. Ustaz ingat saya? Ya. Suami apa kabar? Suami sudah meninggal, Ustaz. Dia bukan Islam. Dia orang Indonesia, dia bukan Islam. Dia Melayu tapi dia tak Islam.
Dia kahwin dengan orang Melayu yang kerja dalam kapal, dia masuk Islam. Terima kasih Ustaz. Suami saya meninggal dah Ustaz. Allah. Suami baru macam mana? Suami baru sudah kahwin Ustaz, orang Indonesia. Saya dengan dah kahwin tu, lemah balik semangat atau apa. Tak mana faham tak? Faham sudah Ustaz. Pasal isteri kat sebelah Ustaz. Tuan-tuan yang staff dia tu, duk kenal lagi. Ustaz Kazim. Ustaz, mana buat? Okey, kapal dia datang. Sekarang saya bagi ini restoran, you buat semua sini. Kami semayang, tuan-tuan, dalam restoran dengan cantiknya semayang. Saya kata, insya-Allah, satu hari nanti, kapal yang besar gedabak macam ini pun, tutup kita buat. Itu target kita. Saya buat, tuan-tuan. Orang kata apa pun tak apa, supaya kita tukar sesuatu yang lebih baik. Walaupun dia bukan hak kita, tetapi kita buat. Ni seni macam mana nak buat. Kita tak boleh garang, kita tak boleh hentam, kita tak boleh kutuk, kita baik dengan dia orang. Saya paling seronok, tuan-tuan, bila kami buat kuliah, bila kami buat semayang, pegawai-pegawai dia yang tak Islam, tengok je. Apa yang perlu kami bantu? Sejadah tak cukup, sekejap. Kami ambil sejadah. Bayangkan kapal antarabangsa boleh ingat sejadah untuk kita. Kesan dia, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, bila tengok hebatnya filem. Ada filem yang kutipan dia 1 bilion. Nama dia Avatar. Ada filem yang dapat 1 bilion. Nama dia Titanic. Allah, tuan-tuan. Ada filem yang dapat berbilion-bilion. Namanya Fast and Furious. Berbilion-bilion dapat duit. Orang kita sanggup berjam-jam tengok wayang. Ada yang minat cerita Hindustan, ada yang minat cerita Mak Saleh. Ada yang nak tengok Syahrus Khan. Janam, calon. Ada yang minat Jackie Chan, melompat sana, patah kaki sini. Saya, bila duduk dalam istana negara, Raktai, saya tengok kursi sebelah saya kosong. Saya tengok nama dia Chan Kong Choi. Orang mana ni? Tak datang Raktai. Tak kena marah kan? Saya duduk depan sekali, depan Agong. Menghadap, tak Kazim, saat sini pergi ambil. Chan Kong Choi. 4 orang menghadap. Dia tak ada, kami bertiga. Pergi ke mana dia ni? Tak datang-datang Raktai. Besok, upacara istiadat penuh. Saya pun duduk depan sekali. Dia masih kosong lagi. Saya pun duduk diam. Tiba-tiba orang riuh dalam balai Rong Sri tu. Apa hal riuh ni? Rupanya dia datang. Saya tengok macam kenal Pak Long ni. Mai duduk sebelah saya lah. Chan Kong Choi. Rupanya Jackie Chan. La ilaha illallah. Duduk sebelah saya. Salam. Bila dia duduk, tuan-tuan, orang pakak bangun. Ambil gambar dengan dia. Sampai duduk atas kursi saya. Lah saya duduk macam ni. Duduk. Orang pakak kerumun dia. Tak ada siapa kerumun saya. Lah, punya hebat. India, China, Tan Sri, Datuk Sri, semua ambil gambar. Melayu semua ambil. Saya duduk lagu tu. Dia tolak saya. Excuse me, sorry. Okay. No problem. Okay. Tengok pegawai istana datang. Oh, penyelamat saya. Tan Sri, Dato' minta tolong ya. Ini istana minta tolong ya. Kan semalam dah Raktai ya. Jangan ambil gambar ya. Tolong ya. Padat buka lah. Ambil lagi. Senyaplah balik. Masa itulah saya buat keluar handphone saya. Jackie Chan. Tuan. Itu yang keluar dalam surat khabar. Saya begini. Sampai mereka kata Jackie Chan tu masuk Islam. Tak adanya Islam. Tahu eh? Dia pakai songkok. Pergi ambil pingat. Waktu tengah duk tunggu ketibaan tuanku tu. Dia tanya. Tu siapa? Oh itu Ulu Balang. Hak duk pegang. Pegawai istana. Itu apa? Tu apa?
Saya tanya dekat dia, you nak pergi mana ni? Dia kata dia nak pergi India, nak buat filem di India masa tu. Bollywood. You buatlah filem Melayu. Pendekar. Awamnya. Silapnya. Saya cakap kat Jackie Chan. Dia tak sombong, tuan-tuan. Dalam dia pegang paha saya. Tali kasut saya terbuka. Saya pun ikat depan dia. Okey. Habis dia dapat pingat, tuan-tuan. Dia kata dia nak pergi India. Kosong balik kursi dia. Saya kata hebat ni. Filem ni dia boleh tarik macam-macam bangsa. Filem ni dia boleh tarik macam-macam fahaman. Duduk diam-diam. Tengok wayang. Makcik-makcik bukan faham cerita Ustaz. Dia menangis. Makcik menangis. Akak-akak bukan faham cerita Korea. Sarang begini tu. Masya Allah. Kenapa aku tak jadi pelakon? Saya bertanya pada diri saya, kenapa saya tak jadi pelakon? Saya nak berdakwah. Ustaz, kami nak panggil Ustaz jadi cameo. Lakonan apa? JKKKK. JKKKK apa kampung laut ke apa nama lah. Okey. Ustaz, kami nak panggil Ustaz pelakon sitcom. Boleh? Syarat saya pelakon dia tutup aurat tak? Kalau dia tutup, saya mau. Kalau dia tutup, saya tak mau. 2 hari dia call balik. Okey Ustaz, dia setuju pakai tudung. Okey, saya berlakon. Saya pun berlakon dengan perempuan tadi. Perempuan tu sampai sekarang pakai tudung, tuan-tuan. Anak 2. Saya sebut nama dia, tuan-tuan kenal. Saya tak mau sebut. Tak mau sebut. Kemudian saya mula masuk jadi cameo, jadi pak pacak. Sampailah saya berlakon cerita 18 puasa. Orang tak puasa. Ya. Naik van mayat. 2021 badan saya ni habis satu badan ni penyakit kulit. Habis ni. Keluar dalam surat khabar, Ustaz Kazim sakit kulit. Kecoh satu dunia. Asalnya tuan-tuan, kaki saya ni, saya operate. Bila operate kaki saya, tak ada darah, tak ada nanah, tak ada apa. Doktor belah, buat keluar tak ada apa. Darah pun tak ada, apa pun tak ada. Ni parah ni. Lepas tu tuan-tuan, dia merebak satu badan. Allah, tuan-tuan. Setahun Allah uji saya. Tapi saya relax. Dia berdarah ni, muka saya berdarah ni. Berdarah. Saya pakai topeng, pakai bedak sejuk supaya tak bleeding. Keluar dalam TV, keluar dalam berita, saya pakai topeng saja. Ustaz Kazim mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, saya berdarah. Saya tak boleh buat apa dah. 15 pakar ambil kes saya. 15 doktor ambil kes saya. Tapi saya relax. Dia orang ambil daging mentah. Ada 5 doktor daripada Institut Kajian Penyakit mai ke sekolah saya. Ambil kuku, ambil rambut, ambil darah, ambil kulit saya. Test apa penyakit. Result dia negatif. Tak ada penyakit. Masya Allah. Dia ambil. Datuk, kita kasih bios sikit. Okey. Lepas bios dia tampar. Sakit Datuk? Sakit. Bios belum jalan lah. 2-3 minit dia tepuk balik. Sakit Datuk? Okey. Tak sakit. Bios sudah jalan lah. Dia pun cocok, tuan-tuan. Saya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak ambil daging saya. Bap, dia tarik. Aduh, sakit doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Bius tak jalan lah. Astagfirullah. Masalah tu, tuan-tuan. Dia jahit. Buatlah doktor supaya saya tahu penyakit saya. Lah, tak tahu. Tak apa. Saya tak mau cerita kesudahan tu. Yang saya nak cerita, bila saya sakit. Saya dapat wheelchair 3. Kerusi elektrik, motor elektrik 1.
Saya dapat kerusi dari penyanyi nombor 1 Malaysia, Datuk Seri, hadiah pada Ustaz. Yes, Alhamdulillah. Jadi akak-akak kalau nak dapat kerusi, tolak wheelchair, minta sakit, insya-Allah dapat. Allah. Saya dapat handphone ni handphone ni. Ustaz datang ziarah saya. Ustaz, saya tak tahu nak kasih apa sama Ustaz. Saya kasih handphone saja. Allah sayang sama Ustaz. Allah sayang Ustaz. Inilah Ustaz, hadiah sama Ustaz. Oh, saya bila-bila tengok ni, oh Alhamdulillah, sayang pun sayang lah. Hak lama saya lepas ambil yang ni tuan-tuan ni. Last sekali tuan-tuan, genap saya setahun, Ustaz, kami nak ambil Ustaz. Nak bawa cerita Ustaz dalam filem. Kisah Ustaz dalam filem. Biografi tentang Ustaz. Rupa-rupanya Allah bagi saya sakit sebab Allah nak buatkan saya filem. Saya dah ceramah merata-rata dah. Saya dah bergambar dengan macam-macam orang, tuan-tuan, termasuklah Jackie Chan lah, apa semua lah. Hari ni saya kata, inilah Allah nak bagi dekat aku. Saya buat skrip. Ustaz boleh buat skrip? Tak apa, saya draft. Dah siap. Dah buat semua, tuan-tuan. Okey, Ustaz. Skrip dah siap semua. Kita nak tengok pemilihan pelakon. Boleh? Ini pelakon-pelakon dia. Ustaz setuju? Ya. Okey, sekarang pelakon utama. Ustaz boleh berlakon? Oh, saya dah tua. Tak boleh dah, bagi orang lain lah. Siapa Ustaz cadangkan? Cari pelakon yang muka macam saya. Baru nampak feeling. Siapa Ustaz? Zul Arifin. Pengarah tu tengok muka saya tu. Memang sakit lah Ustaz ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia kata Ustaz, muka yang paling serupa Ustaz ialah Ustaz. Ustaz lah berlakon. Boleh ke? Boleh. Saya kulit ni, tak apa Ustaz buat. Kita solek nanti. Okey. Okey Ustaz, siapa yang nak bawa watak Ustaz sebagai pelakon? Isteri Ustaz. Siapa nak bawa watak isteri? Saya tak kisah. Tunggulah produksi nak pilih siapa. Saya Rita Rudaini pun okey dah. Rita Rudaini tuan. Mengada-ngada betul tuan. Akhirnya filem ni siap. Okey. Syarat pertama. Tidak boleh berlakon sentuh-sentuh. Laki dan perempuan tak ada sentuh, tak ada peluk, tak ada apa pun tak ada. Tidur sekatil tak mau, apa pun tak mau. Setuju? Setuju. Right. 2. Setiap kali masuk waktu semayang, mesti berjemaah. Setuju? Setuju. 3. Tutup aurat. Setuju? Setuju. Tapi Ustaz dalam filem ni, ada perempuan tak Islam, dia berlakon. Takkan nak suruh dia tutup? Yang tu tak apa. Akhirnya tuan-tuan, siap filem ni dan hero-nya adalah saya. Tuan-tuan bayangkan kalaulah pendakwah-pendakwah jadi hero, pendakwah-pendakwah berdakwah dalam filem, tulis skrip, apa akan jadi pada filem tu? Dalam filem ni dia cerita tentang saya. Saya kena ada penyakit sihir, saya baca Quran di rumah saya. Sedang baca Quran ni tuan-tuan, saya muntah darah. Muntah atas Quran tu. Tiba-tiba je muntah. Waktu itu isteri saya duduk sebelah saya. Bila saya sakit, muntah, dia pegang saya. Abang, abang. Dalam filem ni, babak tu dibuat. Babak tu dibuat. Saya baca Quran, muntah. Tapi filem tu isteri saya tak pegang saya. Dia duduk je. Abang, abang. Muntah. Macam tak real dia. Abang, abang. Nanti tuan-tuan tengok keluar. Dah lulus lembaga penapisan filem. Saya nak ajak tuan-tuan yang ada modal, yang ada duit, buat filem hebat-hebat, berdakwah melalui filem. Tak payah ceramah macam ni dah. Daripada filem orang kenal Islam, daripada filem orang tahu akhlak Islam. Lagi dekat tuan-tuan. Ni hak kita ceramah ni tuan-tuan, banyak ni lah. Nasib baik ada. Tu buat live Facebook ni. Orang tanya pula, Ustaz, baguslah ceramah sekarang dah ada Facebook. Baguslah.
Bagus hang cakap, orang tak datang masjid. Mak tak pergi masjid. Tak apa, Ebilai je, kata dia. Ayah tak dengar ceramah di masjid. Tak apa, dah ada Ebilai. Dalam kereta pun boleh dengar. Tuan-tuan, bayangkan apa akan jadi pada kita, tuan-tuan, industri kita. Lagu-lagu bagus. Dalam filem ni saya menyanyi satu lagu untuk menunjukkan kasih cinta sama-sama kita. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenal. Berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. Lama sudah kenal suara, baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa, kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. Sekarang saya tengah buat album dengan KRU. KRU tengok saya menyanyi, recording artis. Sekarang saya tengah buat lagu 10 fully album dengan KRU sekarang. Sudah tuan-tuan. Orang lain tak boleh buat album, saya buat album 10 lagu. Tak kepelik tuan-tuan. Sebab saya kata apa? Dakwah. Saya tak ceramah saja. Sekarang biar masuk dalam kereta, orang pasang dia punya pendrive ke, pasang CD ke, saya tanya Datuk Norman, lagu saya nanti nak buat pendrive ke, nak buat CD ke? Dia kata, Ustaz, CD. Ada ke pasaran CD? Lah ni orang pasang CD balik, Ustaz. Nanti masuk di dalam CD, tuan-tuan. Kita bubuh lagu Ustaz Kazim. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Ustaz, berapa lagu suara Ustaz buat? Saya akan buat suara macam-macam. Ada suara Ar-Azmi di bawah bulan purnama. Ar-Azmi pun saya buat. Saya ambil suara dia. Ada yang saya ambil suara. Sendiri menempuh hidup, tiada beraya azura. Waduh tuan-tuan. Mana faham tak? Faham sudah. Saya nak ajak apa pada tuan-tuan? Dakwah sangatlah luas. Daripada seni silat, daripada seni kompang, daripada pakaian. Dari pakaian. Tuan-tuan balik saat lagi, tuan-tuan tengok cerita Hang Tuah P. Ramlee bersilat dengan Tameng Sari. Waktu dia duduk dengan Sultan Melaka dan Raja Majapahit. Bila dia bangun, dia kilat. Bila dia duduk nak bersilat dengan Tameng Sari, dia buka. Sampai keris dia, hulu keris ni pun ada tanda, tuan-tuan. Hebat orang Melayu, tuan-tuan. Nak bertempur, hulunya macam mana? Nak menghadap sultan, macam mana hulu dia? Tengkolok ni pun, tuan-tuan. Jangan duk gatai pakai saja. Ada tengkolok yang nak datang, nak bergaduh. Ada tengkolok yang datang untuk berjabat tangan. Tengkolok ni pun ada. Sebab hari ni ada orang main belasah pakai tengkolok, tuan-tuan. Semangat, Ustaz. Semangat, pergi belajar dulu. Daripada silat sampailah kepada seni. Dan di masa dah tamat, memang nak berhenti pun, tuan-tuan. Besok anak saya kahwin, tuan-tuan. Tuan-tuan, jom kita lapangkan minda kita bahawa dakwah sangat luas. Tuan-tuan doakan walaupun saya dah tua, mudah-mudahan filem saya, lagu-lagu saya, di samping ceramah saya ini, boleh menyentuh hati orang dan mendekatkan orang dengan Allah. Terima kasih Tunku. Terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih yang menjemput saya. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Doakan saya selamat balik tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.